والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada minggu ini dalam bilik kuliah pengajian kita, yang mana kita dah pun masuk kepada tajuk berkaitan dengan najis, an-najasat wa izalatiha, dan juga cara-cara nak membasuh ataupun menghilangkan najis. Nah, kita dah sentuh sikit itu, tak apa kita ulang balik sikit. Dan kita cuba habiskan tajuk ni pada minggu ni, dan lepas raya besok kita akan sambung cerita bab haid, nifas dan istihadah, ya. Jadi minggu ni kita cuba habis tajuk tentang najis. Dalam kitab ni tuan-tuan, pengarang dia tidak membahagikan macam mana kita mengaji kitab fiqh sebelum ni ataupun di mana-mana, pembahagian najis kepada mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Dia tak bahas kat sini. Sini dia cerita secara umum, keseluruhan. Jadi kita yang mengaji kita dapat clear di mana kategori mutawassithah, di mana kategori mughalladhah. Jadi ulama fiqh dia buat pecahan begitu supaya kita mudah faham. Hak dulu dia mengaji gitu je. Umum, dia cerita umum, keseluruhan. Umum, nak kata umum sangat pun tidak, komplit, tetapi tidak ada pembahagian khusus. So bila ulama fiqh buat pembahagian ni, jadi agak mudah bagi kita mempelajari tentang najis. Baik. Faslun fi bayanin najasati wa idalati. Kita ulang sikit lagi, kita ulang minggu lepas sikit, 3 baris 4 baris tu. Ini suatu fasal pada menyatakan ain najis dan kafiat menghilangkan dia. Okay. Dan segala yang cair yang keluar daripada dua jalan najis ia, ya, melainkan mani anak Adam dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi dan barang yang teranak daripada kedua-duanya atau salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Itu keadaan pertama, kategori najis yang disebut sebagai najis. Dia tak cakap najis jenis apa. Dia tak kata mughalladhah, dia tak kata mutawassithah, dia tak kata mukhaffafah. Tapi bila kita faham benda yang keluar daripada dua jalan, maka kebiasaan kita mengaji fiqh, kategori najis ini ialah najis mutawassithah, ya, iaitu keluar di dua jalan, sama ada dubul dan kubur. Dubul dan kubul, kubur pula, jangan ingat kena mati ya, kubur. Qabul dan dubur, kecuali kata dia ayat mani, dan makna daripada manusia, anak Adam ataupun mani binatang, kecuali anjing dan babi dan keturunan kedua-duanya. Baik, itu keadaan yang pertama ataupun jenis ataupun contoh yang dikatakan najis. Yang kedua pula dia kata yang keluar dengan yang cair, okey, yang cair, tiap-tiap yang keras dan ulat seperti biji-bijian, jika ditanamkan di nescaya tumbuh, tiada najis, hanya mutanajis, jua suci dengan dibasuhkan dia. Ini keadaan yang kedua. Biji benih yang ada ulat ke ataupun biji buah yang ada ulat dan sebagainya, dikira benda tu bila kita basuh buang ulat semua, maka bersihlah ia. Okey, kalau tanam pun boleh tumbuh pokok. Sebab kadang-kadang buah kan biji ada ulat, dalam buah ada ulat, tu biasa ya. Tu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, dalam buah pun binatang boleh hidup. Dan keluar dengan barang yang keluar daripada dua jalan
yang keluar daripada segala lubang-lubang, maka iaitu suci sekaliannya melainkan muntah. Masuk lubang sini sama ada lubang telinga, lubang hidung atau lubang mulut. Kira mulut lah. Jadi hak keluar tu dikira tak najis. Tak telinga ke tak hidung tak najis, kecuali muntah. Muntah dikira sebagai najis. Maka kalau kategori najis yang kita mengaji di luar sana, najis ini dipanggil najis mutawassithah. Sama keadaan dia. Makna yang keluar daripada mulut, telinga dan hidung. Dan air yang keluar daripada sewaktu orang yang tidur, yang keluar daripada ma'dah. Ma'dah ni perut dia ya. Ayat li'aq basir kita panggil. Diketahuikan dia dengan busuk, confirm cium bau busuk dan kuning warnanya, maka najis ia. Mana air li'aq basir kena pasti dulu. Memang confirm busuk, kemudian bau semacam je. Lepas itu warna pula kekuningan, maka dihukumkan najis. Tu yang saya cerita minggu lepas. Jadi duduk tidur atas sejadah apa semua tu kan, kena jaga. Bila dia mengiring ayat li'aq keluar, sebab kita tak perasan kita tidur ayat li'aq basir kita keluar kan. Kita sebab kita dibuai mimpi, jadi ayat li'aq keluar. Tambah mimpi bulan puasa lapangan lagi keluar meleleh ayat li'aq. Gitu. Biasa berlaku begitu. Ni cerita mimpi ataupun tidur yang menyebabkan air liur basi kita keluar. Habis di situ kita cakap sampai minggu lepas, tersambung minggu ni dan darah. Dan darah dan nanah dan danur. Adik-beradik belakang tu ya. Dan air kuman yang berubah baunya, dan laban binatang yang tiada dimakan. Laban ni susu lah. Susu binatang yang kita tak makan dikira sebagai najis. Yang kita makan tak lah. Jadi yang kita makan ni susu kambing, yang susu lembu. Ada susu lain kita makan? Susu gajah tak ada. Unta. Susu unta. Pendek kata binatang yang kita sembelih makan tu, kita makan susu dia lah. Boleh. Hak lain tak ada susu. Ayam tak ada susu, dia telur. Kucing pun tak boleh. Jadi hak binatang lain tu dikira sebagai najis. Di sini ya. Jadi darah, nanah, danok dan sebagainya tu, ayat kuman semua itu kira sebagai najis. Jadi maknanya kalau macam bisui kita tu, tuan-tuan, bisui kan kira kita kata danok lah. Dia kotak tu. Jadi hak benda yang darah nanah tu dikira sebagai najis. Maka lap berkering betul-betul. Bila lepas wuduk tu, kalau basah lap dengan tisu bagi lap kering tanpa dengan apa benda lah yang boleh plaster sebagainya. Lepas tu solat, tak ada masalah. Nak cerita di sini bahawa benda yang berkaitan dengan nanah, darah sebagainya tu dikira sebagai najis. Dan najis di sini ialah najis mutawassithah, ya, najis pertengahan. Okey, boleh faham itu nah? Baik. Dan arak dan nabis. Nabis ni wine. Tu nabis, bahasa Arab dia panggil nabis. Kita wine lah. Wine ni kalau kategori arak tu dia bawah sikit lah, wine. Tapi kira mabuk juga. Dan tiap-tiap yang cair yang memabuk, najis ainnya. Tuan-tuan, dia kata najis ainnya, maksudnya benda tu, cairan tu najis. Kalau kena kita punya baju, najis, kena basuh. Tu maksudnya najis ainnya, maknanya benda tu najis. Arak tadi cecair tu najis. Kalau depa tuanglah cawan kita tengah, kalau rasa duit banyak tu pergi buanglah cawan tu, beli cawan barulah. Tapi kalau rasa nak basuh macam biasalah, bawa sabun semua clear, boleh guna balik. Gitu. Lah cawan plastik banyak kan, buanglah. Ada cerita ni buat tapai tak lagi insyaAllah. Ada saya baca tadi ada. Sana. Dan arak dan nabis tu wine, dan tiap-tiap yang cair yang memabuk, najis ainnya. Cairan tu najis ya. Bersalahan yang beku seperti buah kecubung dan umpamanya yang najis. Buah kecubung ni dia lebih mabuk pada ganja tau. Buah duri-duri halus tu. Nak lok.
Dia jangan duk makan dia sebab dia kena. Dia kategori dia ni, buah kecubung ni dia lebih mabuk pada ganja. Narkotik dia lebih mabuk lagi. Tapi sebab dia jenis buah, dia keras, kulit keras, dia ada duri macam durian tapi buah kecil-kecil. Kalau ada internet kita buka tunjuk. Kecubung nama dia. Takkan orang tua tak tahu kok ni ya. Dah bekas tentera kan ada masuk hutan. Tak nak mengaji buat ni. Kecubung tak tahu nah. Malu dengan ustaz muda-muda. Dia duri-duri halus tu, kulit dia keras sikitlah, boleh dia kecil je. Warna hijau. Hijau biji dalam tu dia ada merah putih isi dalam tu. Yang tu kalau makan dia, dia pening mabuk lebih pada ni. Macam durian, memang macam durian pun, tapi dia tak besar, dia kecil. Tengok. Tak, bukan durian. Saya tengok dah. Okey, Ustaz sebelah tu. Ya. Macam ni, tapi dia kecil, ni besar. Durian besar. Dia macam buah durian Belanda tu. Tapi dia tak besar macam durian Belanda. Dia kecil, dia lopok-lopok gitu. Tapi cerita dia buah ni kalau depa proses lebih mabuk pada apa nama ni, ganja. Tak apa, yang penting dia nak buat contoh, benda keras macam ni tak dikira najis walaupun dia mabuk. Cerita buah ni mabuk. Agaknya orang duk kena orang kat ni kot noh. Gajah ada musim-musim dia gajah kalau dia akan makan buah ni pun ginjok pokok ni. Video dia. Boleh jadi. Mabuk yang tapi kita makan. Mungkin lah. Dia sebab bila disebut dalam kitab, saya rasa bila tuan kitab sebut, maknanya benda tu memang jadi amalan masyarakat dahulu kala. Zaman lah baru ada dadah. Dulu tak ada dadah, dia kena buah ni. Jadi bengong gitu. Tapi waktu tu tak ada hukum haram sebab dia buah. Cuma dia mabuk. La tak boleh ya. Ya. Baik. Baru tahu nah. Buah kelubung nah, insya-Allah tak apa. Tu yang untung kita ngaji kitab-kitab lama ni, kadang-kadang ada istilah-istilah yang kita tak, aku tak nak dengar perkataan ni. Kan? Dia macam bahasa Melayu kita yang kita pinjam bahasa Arab. Lebih daripada 2,000 patah perkataan. Hak kita duk guna dalam bahasa Melayu kita pinjamnya pun. Kira kita punya bahasa ni miskin. Tak ada bahasa. Saya ingat saya mengaji bahasa dulu, Dr. Mahathir minta pakar bahasa ni cari perkataan yang sesuai untuk perkataan skru. Skru hak putang tu. Ada kata pemulas, macam-macam lah istilah. Sampai ke sudah tak ada perkataan. Lalah ambil bahasa Inggeris juga, skru. Tak sungguh. Tak ada istilah. Skru hak bulat tu, hak pulas masuk tu. Yang hak buka tu screwdriver. Pemandu skru. Itu pemutar skru dia panggil. Mujuk lah ada juga screwdriver pemutar skru. Tapi skru tu skru juga. Dipinjam daripada bahasa orang putih. Maknanya bahasa kita masih belum mampu untuk dijelmakan dalam perkataan-perkataan yang agak moden. Tak ada bahasa kita. Betul. Tak banyak kita kena ngaji orang asli kau nak bagi banyak daripada duduk lama sini. Baik, mana dia tadi? Buah kecubung dan umpamanya tiada najis. Okey, dan segala bangkai najis sekaliannya melainkan bangkai manusia dan ikan dan belalang. Ini yang dalil kata boleh makan ikan ni walaupun dah mati. Tak payah sembelih tuan-tuan. Kalau sembelih ikan pula, hak lain kena sembelih. Sebab kategori ikan, kategori binatang, dikatakan kalau mati bangkai yang boleh dimakan sebab ikan ni memang macam tu, dia punya tabiat dia, naik ke darat dia akan mati. Ikan ni maknanya ikan sahaja kalau macam mana? dia ikan dengan ikan ataupun hidupan lain. Dia gini, umumnya dalam kitab bila sebut yang khusus melainkan ikan belalang, maknanya hidupan laut dan belalang yang kecil-kecil lah. Tapi dalam situ kita kena tengok pula ilmu
sains, di mana ada ikan-ikan yang beracun, tak boleh makan. Yang tu yang penting, ilmu sains tu dia ada tu, sebab ada kajian. Kalau semua berdaya makan, jahanam. Sebab itulah kadang-kadang kita lihat ikan ni ikan yang biasa orang makan, yang orang tua dia tahu ni boleh makan, ni tak boleh makan. Macam kita makan ikan parang ke apa yang tulang banyak tu, kan, harga mahal, isi sedap tapi tulang banyak, leceh pula nak makan. Macam ikan terubuk kan, sedap, lemak-lemak, manis semua, mahal pun mahal, tulang banyak, orang beli ke sanggup kelas tulang buang. Ni nak ceritanya bahawa kadang-kadang ada ikan yang kita kata makan tak ada masalah, ada yang makan bermasalah, mesti kena cuci dulu sebagainya, macam-macam. Jadi tak semua hidupan laut boleh makan pun. Okay? Jadi kategori ikan ni ikan yang kita rujuk balik ilmu sains, orang yang mahir tentang laut. Jadi secara umum kita makan ikan, kita boleh makan lah. Hak jual di kedai tu kita boleh makan semualah. Yang kaki pancing kena tengok lah ya. Ada boleh makan, tak boleh makan, tengok. So kena tanya orang yang mahir kat laut lah, baru dia tahu. Dan anjing dan babi najis keduanya. Kitab lama ni dia tak ada santunan bahasa babi dia sebut. Kitab lah sebut khinzir kan, bahasa lah dia ada agak bersopan. Dulu dia tak peduli. Dan anjing dan babi najis keduanya, dan barang yang beranak lah daripada keduanya, atau daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Maknanya kalau anjing nikah dengan kambing, anak anjing kambing tadi kira sama hukum. Tu yang dia kata dengan ni, senang bahasa lah, menikah dengan kambing. Macam mana mereka menikah ikut suka mereka lah, wali siapa, tok qadi siapa ikut suka mereka. Cerita anak hak keluar tu hukumnya sama, mughalazah, sama. Tu yang dia katakan dengan binatang yang suci, mereka kahwin dengan binatang yang suci. Kalau babi kahwin dengan anjing memang sama telah lah. Ni cerita hak lain, cerita hak mana perkahwinan ini tuan-tuan dalam konteks moden sekarang bukan nanti berlaku hubungan jenis ataupun dipanggil binatang, dipanggil apa, mengawan, okey, tetapi juga melalui suntikan DNA. Sekarang ni banyak teknologi moden. Bila masuk babi dengan lembu ke apa semua, jadi hukum fiqh di sini ulama akan cek balik peratusan tadi dan muka yang lahir itu muka apa. Yang ni perbahasan ni memang detail tuan-tuan. Saya pun tak nak bahas dalam kitab yang ni, kena tengok kitab yang lebih tinggi. Sebab dia dalam moden ni lain. Jadi ceritanya kalau kita ni kan hak senang makan yang tulen lah, original. Kambing sah kambing, ada bulu mata semua, janggut ada sikit semua, sah kambing. Bunyi bek, okey, confirm. Senang. Kita lah suka mencuba yang payah-payah, duk tengok pelik-pelik kan. Jadi akhirnya takut makan benda tak elok. Takut tiba-tiba dia menyalak, ini keturunan mana ni? Tak bersungguh. Benda ni kita tak tahu tuan-tuan. Hak nak jadi zaman lah kan, orang di Eropah sana buat macam-macam, eksport kepada kita. Konon daging lembu. Kan, entah apa dia kacuk dengan lembu tu kita pun tak tahu. Muka lembu, bunyi babi. Benda gini mungkin boleh berlaku. Sebab itu kena jaga, takut kita termakan. Jadi eloknya asli. Sebab tu kalau tuan-tuan dia isu sekarang ni yang frozen lah, yang frozen tu saya cukup takut nak beli daging import ni. Mereka suka-suka beli hak buat kenduri kan, campur dengan daging hak fresh ni. Kita nak pilih apa pening, tengok daging fresh lebih kurang sama dalam belanga, dalam payuk. Sebab tu tuan-tuan nak buat apa benda pun ambil yang original lah, biarlah keluar duit sikit. Dia kalau frozen ni untuk orang yang memang golongan yang tak mampu, dia nak beli daging import, dia belilah. Tengok betul-betul lah, kalau biasa dia tulis mazbuhun ala tariqil Islam kat kulit di kotak tu, disembelih menggunakan kaedah Islam. Dia akan tulis syarikat apa kat situ, ada pemantauan JAKIM di Australia, India sebagainya, yang tu boleh. Kena tengok lah ya, risau juga. Sebab kita makanan kita ni nampak macam halal, takut-takut prosesnya tu haram.
Dan tiada dimaafkan daripada segala ain najis melainkan sedikit daripada darah dan nanah dan danur dan darah. Yang ni saya tak tahu perkataan apa tuan-tuan, saya punya cari tak ada. Darah berangis ke apa benda ni? Bararis. Siapa tahu makna bararis? Pening saya. 3 kali baca. Saya duk baca tadi apa makna bararis. Tengoklah kamu tak jumpa. Bahasa Arab. Tapi saya tengok apa nama bararis. Saya baca barangis, betul tak jumpa. Nanti sat tuan-tuan. Tak apa. Dia mudah ni. Dalam Google ni nak cari perkataan, kalau tuan-tuan pening, saat ni saya tunjuk cara lah. Okey. Kita type sini kamus, dia akan keluar. Okey, kamus Arab Melayu. Dia akan keluar kamus Arab Melayu. Kita dia pergi situ, lepas tu dia akan keluar teks terus sekejap lagi. Mudah sangat. Nampak? Enter text translation. Jadi kita enter perkataan Arab. Okey, jadi tukar Arab dululah. Jadi masalahnya kena tukar font Arabic dulu. Okey, Arabic. Handphone berseluruh gila dah, tak larat dia pun. Ba Ra Alif. Daripada perkataan barara lah. Bararis. Dia bani jamak taksir. Ba Ra Alif Ghin Ya Sa tu huruf Sa. Dia keluar perkataan flea. Saya tak tahu bahasa Inggeris flea maksud apa. Bararis, flea, F-L-E-A. Siapa pandang orang putih? Okey. Kutu lah. Ujung ada orang putih. Tak apa. Okey. Faham kita nah? Senang ya pun. Zaman moden lah. Tuan-tuan ni dia boleh ni. Type Arab dia keluar terjemahan. Kalau yang perkataan dia tak jumpa dalam bahasa Melayu, dia keluar bahasa putih. Cari pula lah. Jadi kita jumpa perkataan kutu. Bahasa kita mengaji hari ni satu perkataan. Bararis kutu. Tak tahulah. Kutu babi ke kutu anjing ke. Baik. Maknanya sini darah kutu, bararis dan tahi lalat dan bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir, maka benda ini semua dikira najis yang dimaafkan. Yang kita cerita minggu lepas ada sikit-sikit tu. Ya. Darah nyamuk sikit tu, itu benda yang dimaafkan. Darah yang mengalir apabila gugur pada sesuatu yang cair atau pada air yang sedikit dan tinggal lagi daripada perkara yang dimaafkan dia tersebut dalam kitab yang panjang. Maknanya kalau darah tadi dia jatuh atas ayat tak bawa kesan lah, so benda tu dimaafkan. Kalau tidak, qalah masjid kita jenuh kan, macam-macam jatuh tu walaupun 2 qalah lebih isu apa nama ni, tetapi tengok tapi sebab kategori dimaafkan, maka tidak masalah. Dan kaifiat membasuh. Sekarang kita nak mengaji cara nak cucikan dia. Dia dah habis kategori tadi, kita dah tengok. Membasuh najis jika ada ia ainiyun. Maknanya jika nampak objek najis tu, nampak. Menghilangkan ainnya, yakni jirimnya, dan menghilangkan segala sifatnya, iaitu rasanya dan warnanya dan baunya. Yang ni kategori najis mutawassithah. Ya. Kita basuh bagi hilang ain najis tadi, hilang objek tadi ni, hilang rasa, hilang warna, hilang bau.
Cuma di sini tuan-tuan, rasa di sini tuan-tuan kena faham nah. Rasa ni bukan jenis tak tangan jilat kat lidah, bukan. Rasa ada ke bekas najis? Tak ada dah. Okey, clear. Lepas tu tengok warna. Tak ada warna hitam dah kalau tak cicak kan. Tak ada dah, memang clear bersih. Bau pun tak bau tak cicak dah. Jangan tuan-tuan faham hak rasa duk pergi jilat pula kan tu. Haru. Dia hak kita rasa tak ada ketui najis pun tak ada dah. Tu rasa. Nah, rasa, warna dan bau. Cium dah tak bau, tu kira bersih. Sebab jenis najis yang busuk-busuk ni dia melibatkan bau yang kuat, tai kucing sebagainya. Kuat bau dia tu. Kan kadang-kadang kita guna sabun sebagainya pun masih bau. Okey, nanti akan ada perbahasan. Kalau bau juga macam mana hukum dia. Baik. Maka jika tinggal atau tanggal ni, jika tinggal rasa tiada dimaafkan dia, melainkan jika uzur daripadanya sekira-kira tiada hilang melainkan dengan dipotongkan dia, maka dimaafkan dia. Ini kira tahap melampau no. Maknanya kalau nampak ada bekas tu ada lagi, nak bagi hilang kena potong, tak kira potong kaki potong apa, tu dimaafkan. Dah buat tak boleh ni, buh kelorok tak kena buh macam-macam, masih nampak bekas dia tu semua, sampai tahap doktor kata kena potong baru boleh hilang bau semua, maka dimaafkan. Mungkin tak ada aku macam ni sebab zaman moden lah, macam-macam bahan kimikal yang boleh kita gunakan untuk kita cuci benda macam ni. Dan jika tinggal warna atau bau yang sukar dihilangkan, okey, payah nak hilangkan, dengan sekira-kira digosok 3 kali dengan air tiada hilang, sucilah tempatnya. Nampak tak tuan-tuan? Walaupun masih bau, kita dah basuh habis cerita dah ni, ayak setengah kolah masjid guna, bau lagi, maka dimaafkan. Tempat tu kira suci. Cuma ni zaman dululah, zaman lah ni kita kata guna sabun sebagai kan, dengan kloroknya, dengan macam-macam kemikalnya, saya rasa tak perlu setengah kolah air, kadang-kadang satu baldi pun dah bersih. Ni faham je tu, dah mudah. Ni dia cerita kalau dah tak hilang juga, dia anggap bersih tempat tu kalau kita dah basuh sampai ke tahap yang maksimum. Dan jika tinggal keduanya pada satu tempat daripada najis yang satu, maka wajib dihilangkan keduanya, melainkan jika uzur seperti barang yang telah terdahulu daripada tinggal rasanya, maka dimaafkan dia. Dia tak kira jenis apa najis lah, asal sama ada najis tadi berkumpul satu tempat, tak cicak kat situ, ada tak kucing pada sekali, dia tak kira janji kita basuh sampai hilang bau, warna dan rasa. Tapi kalau tak hilang juga, kita dah basuh habis cerita dah, maka dimaafkan. Cuma zaman lah tak mungkin lah sebab kita dah ada alat macam-macam. Dan jika ada ia najis hukmi, iaitu yang tiada baginya jirim dan segala sifatnya, maka memadai sekali lalu air atasnya jua. Najis ni ada dua, aini, hukmi. Aini ni nampak ain, nampak zat najis, nampak benda tu. Hukmi tak nampak. Hukmi tak nampak. Mungkin bekas tepak kaki anjing ke apa benda kita tak nampak, maka kata dia di sini memadai pakai lalu ayat tu lah. Bagai contoh tempat masjid kita lah, katalah kita katakan anjing naik lalu, kering, dia tak ada basah apalah, kering, tu makna hukmi, kering, siapa nampak. Kalau ikut hukum fiqh, dia banyak hukum sebenarnya pun. Dalam kitab ni dia cuma sebut nak cuci, kalau kita ragu-ragu, memadai kita simbah gitu je air, clear. Tetapi kalau nak bersih lagi, kalau jenis anjing babi ni kena guna air tanah lah. Nampak tak? Cuma dia cakap umum ni kalau hukmi. Hukmi ni sebab tak nampak air najis. Ni agak susah agak susah nak nampak sebab dah lama, kesan yang lama. Dan kencing kanak-kanak, ni bawah Nabi Mukhafafah ya. Kencing kanak-kanak laki-laki yang belum lagi makan dan minum yang lain daripada laban. Laban tu susu nah. Laban tu maknanya susu. Atas jalan
mengenyangkan dahulu daripada lalu masa 2 tahun, sucilah tempatnya dengan dipercikkan air atasnya sekira-kira diratakan dia dan tertinggi air atasnya jika tiada mengalir sekalipun. Jadi ayat kencing kanak-kanak ni tuan-tuan, kita kena tengok hukum sini zaman law ni. Sebab zaman law ni beranak-beranak disumbat susu formula terus. Kan doktor bagi terus formula. Susu lembu. Tu yang anak-anak kita lah hak darjah 5 darjah 6 jadi breakdown habis, dia melompat sana melompat ni, terpengaruh dengan lembu. Lembu kan lembu Malaysia ni dia banyak sifat sopan santun sebab dia ikut budaya Malaysia. Lembu luar negara dia melompat-lompat ikut style western. Tu yang anak jadi melompat-lompat. Salah kita agak. Masalah di hospital kita tak ada kuasa nak buat apa. Kuasa doktor kita mak bapak walaupun kita macam mana pun tak boleh nak buat apa. Macam anak saya agak itu. Anak-anak dia serobah formula tu. Dah nak hukum najis muhtasitah macam mana? Tak boleh dah masuk benda lain. Dia syarat dia mula beranak sampai umur 2 tahun dia memang tak makan susu lain kecuali susu ibu. Yang ni baru ayat kencing dari tadi dikira najis mukhafafah. Kita percik ayat tak apa dah. Dia kencing percik. Cuma lah tak tahulah kalau ada jenis ni, kalau ada makhluk maknanya dia boleh susu ibu sampai 2 tahun. Sebab ibu-ibu sekarang ni banyakkan bekerja. Ada yang bagus tu dia perah lah. Tak cerita hak mula beranak sumbat susu formula. Ni payah. Anak saya dekat Azhara kena. Dia bagi dulu waktu kuning tu, dia sumbat susu ni. Kalau pasal kerajaan wallahu alam lah, sebab saya dekat Syasa. Pusrawi. Susu ibu. Sebenarnya tuan-tuan, kita lihat sejarah Islam kalau baginda Nabi SAW disusukan oleh Hamalatul Sa'diyah tu kan, jadi kelebihan sunnah kita nampak di situ ada. Betapa susu badan ni memang membantu imun badan bayi tadi kuat. Imun badan ni dia macam perisai tuan-tuan, perisai badan daripada kena serangan penyakit. Itu immunity dipanggil, imun badan. Budak-budak yang macam ni zaman law ni pihak kerajaan dia suruh vaksin, kononnya nak bagi imun badan budak tu kuat. Hak saya duk perhati, hak buh vaksin pun kena campak juga, kena kuning juga. Hak tak buh vaksin sama telah lah. Tapi ada keadaan tentu, kalau betul-betul susu ibu, pada saya lah, kalau betul-betul susu ibu 100% 2 tahun tu, budak memang imun badan kuat. Dan dia banyak bergantung kepada makanan apa yang ibu makan. Ni masalah kedua. Kalau ibu kaki duk kenan KFC McDonald, budak tetap kena. Sebab susu badan tu hasil daripada pemakanan ibu. Sebab tu dalam pantang orang tua pantang kan tak boleh makan macam-macam orang tua kampung. Kau ikan kembung, ikan ni je, sayur ni je. Orang model lah dia ikut. Hari pertama dia baham ayam dah. Tak kira. Dia tak beli air apa semua, dia bedai. Yang akhirnya susu tadi dah hilang dia punya power. Bila budak makan walaupun susu ibu, budak tu kena juga penyakit. Nampak beza sini. Jadi faktor air susu tadi mempengaruhi imun badan bayi tadi. Sebab tu yang kalau kita ada anak mentu, kalau boleh lah sudut kesihatan sebab kami bilang ni, mengapa Siti Maryam makan kurma ketika beliau goncang pokok nak lahirkan Isa alaihi salam. Kurma memberi tenaga kepada ibu yang mengandung. Sebab tu kalau yang mengandung 7 biji jangan tinggal sehari, makan, kuat badan, kuat imun mak tadi. Lepas mengandung, lepas beranak pun makan, sangat bagus. Ni sudut kuanik food yang bagus untuk ibu mengandung. Minyak zaitun jangan lupa minum supaya beranak tu mudah. Anak murid saya tuan-tuan, ni baru ni Ustazah Hasmak, beranak atas troli. Hampa tak percaya tau. Duduk lah ambulan itu ustaz. Saya tak tahu nak buat apa lah ambulan kan, tengah duduk sakit contraction tu, hospital sekarang ni.
Dia langah setengah botol, dia buah dalam beg tangan. Tak ada pakai sudu lah, main kawan duk sakit kan. Langah setengah botol tuan. Mereka angkat tak atas lori tu, dia tak sedar anak keluar time bila. Tahu bunyi suara budak. Tak ada masuk labor room. Catat sejarah di Hospital Sungai Tani. Baru ni, Tuan Hasmak. Dia ngajak di Kampung Malaysia Tambahan. Murid saya lah. Tu nak cerita hak jenis mudah salin. Hasil pemakanan, peminuman, makanan dan buah-buah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tu je khasiat dia, sangat khasiat. Jadi kita jangan lupa amalkan benda macam tu. Sangat bagus ya. Baik. Tu kencing kanak-kanak. Dan tak dapat tiada daripada diperhatikan jirimnya dahulu atau keringnya hingga tiada tinggal padanya basah yang bercerai. Tengok betul-betul lepas kita percik tu memang tak nampak kesan apa semua, kering dah elok, maka baru boleh tinggalkan ataupun dikira sebagai sah dan bersih. Adapun kanak-kanak perempuan khunsa wajib dibasuh kencing keduanya. Maknanya kalau kanak-kanak perempuan, bayi perempuan, hukum mukhafafah tadi dah bertukar kepada mutawasitah. Kena basuh sampai hilang rasa, warna dan bau. Sebab tu air kencing anak perempuan kita dia kuat bau berbanding lelaki. Kuat bau dia. Memang Allah ciptakan begitu ya. Sebab tu kaedah basuh pun kena ikut kaedah najis mutawasitah. Maknanya kita basuh hingga hilang warna, rasa dan bau. Dan disyaratkan basuh pada basuh yang mutanajis datang air atasnya jika sedikit ia dan tiada suci apabila diakas akan dia. Maknanya kalau ayat kencing tadi hak budak perempuan tadi tuan-tuan, kita basuh, kita guna ayat macam ni lah, kita pun tuangkan ayat kencing, tuang itu okey sikit ayat tu, kemudian tengok belah belakang, akas tu terbalik, akas mata kita terbalikkan lah, tikak kau benar kan. Jadi dia kata kalau ayat tu sikit, bila terbalik tu tak nampak ayat macam tak turun bawah, faham tak? Dia tak turun bawah, maka dikira tak boleh, masih lagi tak suci. Sebab tu kena basuh banyak sampai kita yakin dia telak hilang tu, dia resap tu, kira memang resap ayat yang bersih dah, ayat suci kotak ni dah clear. Ni hak jenis perempuan ya tuan-tuan ya. Sebab di rumah kita ni kadang-kadang ya cucu kita dah sebanyakan, cuma lah ni mudah lah sebab pakai pampers, clear pampers, buang. Cuma saya nak pasal satu tuan-tuan, kalau boleh lah ni ramai orang tak pun nak perasan, dia duk anggap bila dah buang paper tu bersih. Tak tuan-tuan ya, kencing kena basuh tu. Maknanya kemaluan budak tadi kena basuh, lepas tu pakai pampers pula. Ni kadang-kadang kita tak tahu, tukar pampers tak basuh apa, tukar lagu tu jadi najis masih ada kat badan budak perempuan tadi, kat anak kita. Lepas tu kita mayang dukung dia pula, kerana di Mekah kan suruh dukung anak apa semua. Kena tengok ni hukum fiqh, jangan main-main. Sebab tu kalau boleh, bila kita nak tukar pampers tu, basuhlah kemaluan anak kita tu. Lap pun tak apa dah, lap ni mestilah, tak kisah nak guna tisu hak basah tu ke apa benda kan, janji proses basuhan tu berlaku. Jangan biak lagu tu, jangan biak lagu tu, tak boleh. Ini benda najis ya. Dan dibasuhkan daripada najis anjing dan babi dan anak beranak daripada salah satu daripada keduanya 7 kali dengan air salah suatu daripadanya air tanah yang meratakan tempat kena najis. Nampak sini tuan-tuan, yang meratakan maknanya ada orang tanya, ustaz nak sukat berapa banyak tanah nak basuh ayat ni, nak basuh najis ni? Sini dah dijelaskan tuan-tuan, dia kata air tanah yang meratakan tempat kena najis. Jadi agak-agak lah kalau kena katalah tai anjing ataupun kita kata air kencing anjing ya, tempat sini je, maka kita basuh ayat tanah agak-agak lah sekolah ke, agak boleh rata kat situ. Setengah orang dia tak faham, dia hantar satu baldi tu, tahu dia satu baldi sembah situ, habis mengebak. Bila mengebak tu nak kena guna ayat suci ni banyak pula, nak clearkan. Jadi
Ikut hukum dia tulis di sini senang je. Najis air tanah ini yang boleh meratakan tempat najis. Cukuplah. Tengok berapa banyak tempat, kawasan, keluasan tempat najis mughaladah tersebut. Ya. Sebab tu kena jagalah bab macam ni bab-bab macam ni kena tengok. Sebab kita pun jarang berhadapan dengan situasi yang masyarakat kita kan Melayu semua kan. Dia berlaku pada orang yang duduk dengan orang yang bukan Islam, yang ada anjing, ada babi. Kalau macam kami di Kedah sana, macam kampung saya tu sebelahnya kampung Siam. Jadi orang Siam ni dia bela anjing, bela babi, sama je kot tu kan. Jadi orang kampung tak ada masalah sebab dah kenal dah, ni memang Siam. Risaunya orang luar macam kita ni, hak luar pergi muka Melayu. Dah macam-macam kan. Sebab Siam dengan Melayu lebih kurang sama, rumah sama, muka lebih kurang sama, cakap je lain. Kalau dia Kedah tuan-tuan pergi jaga belah Padang Pusing, belah Kuala Nerang sana. Dia cakap pelek-pelek sikit tu kena tengok betul-betul. Belah Kubuk Panjang tu semua cakap Siam. Situ Melayu bercakap Siam. Speaking depa kemai. Hebat orang Melayu kita belah sana. Macam belah Kelantan ada sungai-sungai bahagian tu dia cakap Siam. Kedah lagi pekat sebelah rumah kat Kubang Pasu cakap Siam. Kubuk Panjang cakap Siam walaupun Melayu. Tuan-tuan jangan confuse tengok kepiah tudung Melayu lah tu. Siam dia tak pakai benda tu. Tu sebab kena melancong, kena berjalan tuan-tuan. Baru kita kenal dia ni siapa kan. So tak timbul masalah dan tak timbul fitnah. Kena ya tak ya dia ni. Sebab ada kalangan negara Islam ya. Hak bukan Islam. Anak murid saya hak Cina salam sedap dah Melayu. Jawab salam bismillah pandai sebut belakang. Saya di UAE kami bidang pendidikan Islam ni yang budak-budak law ni banyakkan polis-polis lah yang ambil law, ada Cina, ada India. Tuan-tuan dia mengajar bahasa Arab kami ajak bahasa Arab sampai dia boleh baca Al-Fatihah tu, baca Arab clear, fluent. Cuma dia bukan Islam sebab bahasa Arab kan. Orang Cina, India dia wajib ambil bahasa Arab kalau di UAE. Ni siapa ada anak UAE dia tahulah. Dia wajib ambil dan wajib lulus. Bayangkan orang bukan Islam, kita ajar daripada alif bata tu sampai dia boleh baca dengan ada baris semua, sampai akhirnya dia boleh baca Fatihah. Tu jangan pelik tuan-tuan, sekap bagi salam. Saya kenal orang pegawai polis yang murid kami ni memang tak ada masalah. Kalau baca Quran boleh baca. Sebab dia pun mengaji Arab kan. Macam kita mengaji Arab lah. Ada kenal baris boleh baca, cuma makna tak tahu. Tu je pun. Tu tuan-tuan tak tengok hak terjemah kalau pergi lapangan terbang Korea mana-mana yang pemandu pelancong cakap Arab. Heran bin tak anjuk kita. Sungguh. Dia boleh cakap bahasa fasih betul, cakap Arab, tapi dia bukan Islam. Dia mengaji bahasa sebab orang tu minat bahasa. Tuan-tuan jangan pelik. Sebab tu ada kawan saya ngaji di Jepun berapa tahun duk, Saifuddin nama dia, cakap Jepun ni cayak duduk sana, kerja duduk sana sampai Jepun mai kat Malaysia pun heran tengok dia ni Melayu ke Jepun, confused sebab kebolehan berbahasa. Yang ni yang kita katakan kalau kita dapat menguasai lebih daripada 2 bahasa tu dah cukup baik dah. Sama ada Arab ke, Inggeris ke, Turki sikit ke, bahasa Urdu ke, Jepun ke, Cantonese ke, sebagainya lah yang boleh. Yang minat lah. Biasanya benda macam ni dia lebih kepada orang minat tak jadi dia. Lidah kita kan lidah belacan, payah nak menyebut. Arab ni pun berapa siri dah ni, berapa kelah tu pun duk pening tak? Tak boleh nak beza fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amad. Pening lagi sampai keluar pening. Ini fi'il amad ni fi'il suruh ke fi'il sedang buat, pening. Tahu tak? Cuba tengok. Saya saja-sajalah, tak dah kata. Ya. Baik. Dan jika dibasuh kosak sebelah ya.
Dan jika dibasuh pada yang berlari lagi keruh memadai, lalu 7 kali pelarian air atasnya dengan ketiadaan ditanahkan dia. Baik, keadaan kedua, kalau yang mengalir, berlari itu maksudnya air yang mengalir. Okey, contohnya kadang-kadang kita duk tengok anjing pergi kencing layak. Kencing layak, kita tengoklah ayat parit apa benda kan kita punya ni. Jadi kata dari kitab ni, tak perlu guna tanah pun tak apa, kita bagi lalu ayatnya, kita simbah dengan parit itu agak-agak 7 kali clear, tanpa perlu guna. Dia kata tanpa ditanahkan dia, maknanya tak payah kita ambil ayat tanah. Kan kalau kita duk parti kok-kok lah anjing kencing kat parit kita apa kan, kita ambil ayat simbah tu ya, kita juru agak-agak 7 kali lah. Kita kata seguna parit ni payah nak sukat tuan-tuan. Jadi anggaran kita rasa dah 7 kali ni, tu kira okey lah tu. Itu kalau jenis air yang mengalir, kawasan yang mengalir air. Dan jika tiada hilang ain najis mughallazah melainkan dengan 6 kali atau lebih, dibilangkan dia sekaliannya sekali jua ditambah 6 kali lain daripadanya, dan bumi yang padanya tanah tiada wajib tanah lagi padanya atas kaul yang asah. Ini cerita kalau dia kencing atas tanah. Laman rumah kita tiba-tiba nampak anjing kencing atas tanah. Jadi kita basuh, dia kata dia nak kira 6 kali tu payah. Kita agak-agak kira 6 kali ni kira sekali, buat lagi 6 kali, tak payah guna ayat tanah sebab dah kencing atas tanah. Kan mana tahu laman rumah kita tiba-tiba anjing pergi kencing. Mughallazah tu tuan-tuan, sebab ain nampak ayat kencing tu basah, maka kita ambil paip, kita basuh agak-agak lah ni sekali, buat lagi agak-agak, kita rasa ni kira sekali bancuhan, sekali basuhan. Jadi kata dia kalau kencing atas tanah tak perlu guna ayat tanah sebab tanah dah kira sebagai tanah di situ. Kalau ambil ayat tanah lain pergi basuh kat tanah tu, apa hal? Dia cerita tanah ni basuh pada tempat yang bukan tanah, baju kita kan sebagainya kan. Ni baru dikira sebagai basuhan pada najis mughallazah. Dan ketahui olehmu bahawasanya air pembasuh najis itu suci, kemudian daripada suci tempat yang dibasuhkan dia, jika tiada berubah ia dan tiada bertambah timbangannya, kemudian daripada bercerainya daripada barang yang ada ia dahulunya, kemudian daripada diiktibarkan qadar yang diisap oleh tempat yang dibasuhkan dia, dan qadar barang yang keluar daripada cemar-cemar yang suci, maka dinamakan air itu air mustakmal, air bekas basuhan tadilah. Maknanya tadi kita basuh tikar apa benda, air yang keluar daripada itu dikira air mustakmal. Macam kita ngaji ayat ayat itulah, bekas basuhan apa-apa pun dikira ayat mustakmal, ya. Cuma dalam konteks ni dia tak panggil ayat mutanajis. Bila dah basuh bersih semua, ayat yang lebih tu kira ayat mustakmal. Maknanya kalau dah timbang berat, kita tengok ukuran warna apa semua clear, macam ayat bersih betul-betul. Yang bekas kencing tadi ni dikira ayat mustakmal. Jadi ayat mustakmal ni ayat yang telah digunakan, jadi tak boleh gunalah. Kalaupun saya kata kalau cukup 2 kolah pun tak lalu nak ambil wuduk kan, sebab bekas basuh najis. So biar gitu je lah. Cuma nak cerita hukum tu dikira ayat mustakmal, bukan mutanajis. Mutanajis tu dia campur dengan najis. Baik. Demikian lagi suci arak. Ni nak masuk soalan kawan kita tadi. Demikian lagi suci arak apabila jadi cuka dengan sendirinya. Arak yang mabuk ni tiba-tiba jadi cuka, pengalaman masam jadi cuka, maka bila jadi hukumnya suci. Okey, jangan dimasuk sesuatu ain di dalamnya, maka jika dimasukkan sesuatu di dalamnya tiada suci cukanya. Arak peram tadi, tiba-tiba kita peram lama dia masam jadi cuka lah, maka bila jadi cuka, hukum arak tadi bertukar kepada suci sebab jadi cuka kan masam. Cuma syarat dia jangan duk buh pula dalam cuka tadi.
Bila buh benda lain pula, masukkan apa benda sekalipun, kata dia berubah cuka tadi kepada tidak suci. Hak ni cuka hak memang daripada arak lah. Kalau hak kita buah biasa kita peram, yang orang ubat apa nama macam tapai semua tu, itu lain. Ini kira kategori arak. Okey, dan jika dibuangkan dahulu daripada jadi cukanya, suci cukanya. Okey, kita buang barang hak kita buah tu, kita ambil buang balik, maka suci cukanya. Dan jika dimasukkan tuak di dalam cuka. Tuak ni dua makna tuan-tuan. Tuak di Kelantan nira, yang Terengganu. Tuak kita tak boleh minum, tuak mereka boleh langah. Saya first time pergi Kelantan, saya pelik. Kata apa rakyat Kelantan jadi bengong jual tuak. Rupanya jual nira. Saya tak tahu, first time pergi Kelantan, waktu tu dekat universiti, kan dia jual, tuak dijual di sini. Saya kata, takkan negeri Islam, kita timbul fitnah lah, kita tak tahu kan. Tanya sahabat Kelantan, dia kata, mu tahu tak, itu tuak sebenarnya nira. Dia kata nira nipah, nira kelapa. Jadi orang Kelantan dia panggil tuak. Kita orang Semenanjung sebut tuak haram terus. Baik, dan jika dimasukkan tuak dalam cuka dengan tiada menggilakan, suci cukanya. Ni kes yang macam tapai, sama hukum lah. Maknanya kalau tak gila, tak mabuk lah. Kalau gila ni nampak teruk sangat. Gila tanya rambutan tuan-tuan. Jadi bahasa dia ni maknanya kalau tak bagi mabuk, maka hukumnya tak apa, suci. Ni bahasa menggilakan. Kadang kelakar bahasa dia kan. Jika dimasukkan tuak di dalam cuka dengan tiada menggilakan, suci cukanya. Maknanya tak mabuk lah makan, ya. Jadi suci lah. Dan jika menggilakan, menggilakan pula, najis cukanya. Dan apabila suci cuka, nescaya sucilah pula bekasnya mengikut baginya. Mujur dia tak kata nescaya sucilah gilanya. Kalau tidak, parah kita baca kitab hari ni. Okey, maknanya jadi kalau dia tak menggilakan, tak memabukkan, tak jadi pening kita makan, tak ada masalah lah, ya. Sebab isu cuka ni pun kadang-kadang yang jadi masalah kan ni cuka buatan tu, cuka buatan yang ni dari sudut sains pun kesihatan tak elok cuka buatan yang kita buah dalam ayat sampah semua tu, sebab dia asid yang boleh merosakkan tisu usus. Kalau cuka buah tak apa, cuka apple, cuka kurma, cuka buah tin, cuka apa lagi, dia buah-buah yang boleh dibuat cuka itu je. Yang tak boleh dibuat cuka, kebal buah zaitun, buatlah cuka tak menjadi. Ini kekuatan zaitun sangat hebat. Berapa ramai orang nak buat cuka zaitun, sampai kelar tak boleh buat. Kuatnya zaitun, sebab tu kalau kita minum nanti boleh kita kuat. Tu duk suruh minum zaitun tu, kenapa pasal tu? Payah nak kena penyakit. Kita tak nampak kesan, tapi kekuatan itu sampai tak boleh buat cuka. Buah ni semua boleh buat cuka. Nampak tak? Jadi cuka buah ni tak apa, tak bahaya. Cuma sifatnya itu, kalau macam cuka apple, cuka kurma, sifatnya agak panas, tajam dan panas. Berbanding cuka buah tin, sifatnya tajam tetapi sejuk. Sebab tu dia merawat demam bagus. Ya, ni kajian lab. Dan macam cuka buah tin pula, dia 6 kali ganda kelebihan berbanding cuka apple dan cuka kurma. Itu pertama. Yang keduanya, cuka apple ni biasanya menjadi keagungan agama Kristian. Sebab tu gambar Nabi Adam pegang buah apple makan. Buah apple ni simbol agama dia. Doktrin ni dibawa ke Malaysia. Sampai rakyat Malaysia, bagus apple, bagus apple. Okey, apple cider. Jadi secara langsung rakyat Malaysia hak Islam pun, bagus. Itu perancangan barat secara halus dalam mengkristianisikan kita. Tuan-tuan, kita tak perasan. Mujuk kesedaran tu timbul di kalangan orang Islam kita, dia keluarkan cuka buah tin nak lawan dengan cuka kurma. Lawan balik. Jadi kita jangan duk bangga sangatlah, ya. Tak ada masalah, buah tu semua disebut Al-Quran, makan nak makan pun, cuma jangan terlalu banggakan. Banggakan buah yang betul-betul yang Nabi makan, Nabi suka, ya, kurma dan sebagainya. Tambah-tambah kita nak dekat bulan puasa ni,
lagilah ya. Jangan tinggal berbuka dengan kurma tuan-tuan, jangan tinggal. Walaupun ada di hadapan kita buah daripada negara Antartika mana-mana pun, kurma jangan tinggal. Dan kalau rasa kemampuan tu ada, makalah kurma yang mahal sikit. Kan? Nak sedekah pun, ni kadang-kadang saya bukan nak marah pun ada juga. Kadang-kadang hak sedekah buka puasa ni, dia beli hak di Maidin tu, hak jenis lungguk tu. Hak melekat sana sini tu buat orang buka puasa. Duit dia banyak, beli hak elok bagi. Tu kadang saya dah bawa ajwa bagi tuan-tuan nak makan buka puasa. Biar kita bersedekah ni benda yang mahal, yang paling mahal, tu lagi bagus. Ikut kemampuan kita lah, bukan kata nak pak wajib, tak. Ikut kita mampu tuan-tuan. Kalau kita ada duit lebih, beli yang mahal sikit, nah bagi rasa. Sebab orang susah-susah ni, dia tak dah pernah merasa dalam hidup dia buah-buahan yang mungkin kategori A yang mahal. Jadi time puasa lah nak rasa kita lah buat benda tu. Ni duk rasa hak jenis hak melekat sana, makan biji dua, tak lalu. Hak penyet-penyet. Allahu Akbar. Tu kan banyak orang besar bagi kan. Hak kurma hak sekotak tu. Niat dia bagus tuan-tuan nak bagi orang buka puasa. Tapi cari hak murah sekali. Sebab bila murah sekali boleh beli banyak, boleh bagi banyak tempat. Dia duk fikir hak lagu tu. Dia tak fikir fadilat dalam bab sedekah dan kita bagi orang makan ni. Eloknya benda yang paling baik. Nabi kata, yang kamu paling suka itulah kamu bagi. Kan ingat sirah Rasulullah kan? Bila orang lapak mai rumah baginda yang ketika itu tak ada apa dah, tanya Aisyah, tinggal roti apa benda tu, bagi roti tu. Tapi tak ada apa nak makan. Sayang ni, bini sayang. Macam kita lah kan, tinggal sikit kan. Bagi semua. Maknanya yakin tu. Dan keberkatan tu bila baginda ajak sahabat-sahabat main rumah minum susu yang barakah, satu mangkuk boleh share sampai berapa ramai kan. Tu kan ada sirah dia tu, ada kisah dia. Barakah ada pada situ tuan-tuan. Jadi jangan kita lokek di bulan Ramadan ni Allah uji kita cukup banyak. Ingat yang antara ujian Allah bagi bulan puasa, ujian kedekut. Dan dalam bulan puasa kita kena faham pahala gandaan dalam ibadat ini sampai ke 70 ke 100 kali ganda. Tu belum masuk bulan, belum masuk malam Lailatul Qadar, 1000 pahala, 1000 kali ganda. Ni kerahat biasa-biasa. Jadi kita rebutlah peluang yang ada ni, buat plan siap-siap. Aku hari pertama kan, ni saya setuju agama, saya tengok semalam dekat jadual buka puasa, berapa hari Tajah? Hari itu saja ke? Hari ke-10? Hari ke-15? Oh, tak jadi gitu. Dia 2,500 share lah, semua share. Saya cadangkan muslimin semalam, muslimat semalam. Boleh kot. Kosong kan? Muslimin semalam share 2,500, muslimat semalam 2,500. Yang pencen ramai kat Malaysia ni. Putera Pelana yang pencen pun ramai, cuma tak join kita je lah. Jadi siapa-siapa yang ada kawan, risik-risik tanya, nak tak join buka puasa, kita taja. Jadi yang bagi banyak mana pun, buat macam tu. Kata boleh. Boleh benar-benar, alhamdulillah. Buat je tak apa. Saya yakin kita kadang-kadang nak start benda baik ni kadang-kadang mungkin nampak susah. Tapi besok bila kita rasa sekali kita buat, kita rasa seronok, senang, maka tahun depan ni kita akan berlumba nak buat lagi. Tu yang saya nampak. Kalau kita sampai, maknanya ajar kita masih ada lah, belum sampai ajar lagi, cuba buat. Sebab kebajikan bulan puasa ni banyak cabang sangat. Tuan-tuan buatlah mana yang bagus. Nabi kata ni belanja buka puasa bagus, buat benda tu. Ya. Kalau rasa macam nak tolong saya punya sekolah, baru ni saya balik yang satu Ahad baru ni kita ada sambutan convocation Persatuan Maaf Tahfiz Malaysia Permata, dan sekolah kami tuan rumah lah sekolah ni. Jadi kita buat kenduri lah sikit ya, buat ni, dan sekolah pun cantik lah sekarang ni saya tengok. Kalau kita duit lebih, boleh kita tajam manja buka puasa pada budak-budak sekolah yang belajar agama macam ni, yang belajar agama, yang tahfiz. Bagus bagus. Banyak bagus. So dah duit buat. Sebab kita fikir macam ni, yang bukan saya nak ni tuan-tuan, yang ada lebihan duit pencen kita, sampai bila kita nak simpan? Yang keduanya kita kena ingat, rezeki anak-anak kita ada. Allah dah tentukan dah rezeki. Sebab tu, saya hingga hari ni tuan-tuan, tak ada aset apa-apa. Ada duit lebih sikit, saya banyak sedekah.
Sebab saya yakin esok kalau aku mati pun, anak-anak aku rezeki mereka ada. Kita bagi mereka ilmu, mereka pandai hiduplah dengan ilmu. Dan insya-Allah ilmu yang ada, bekalan tu boleh membawa manusia tu hidup. Kalau dia ada ilmu, jangan bimbang. Yang penting bagi mereka ilmu. Bagi mereka pendidikan, mereka boleh fikir, pandai-pandai mereka nak hidup cari makan. Allah jamin rezeki. Burung keluar pagi balik petang ada rezeki. Faham gitu lah. Atas dasar itulah yang kadang-kadang walaupun orang kata saya ni gila ke berhenti kerja pensyarah, ketua jabatan lagi di universiti, dan saya kata tak gila. Saya nak buat apa yang saya nak buat, nak berdakwah dan sebagainya. Allah beri rezeki sampai keluar, Allah beri rezeki. Saya kata tak apa, yakin je insya-Allah. Maka terdapat itulah tuan-tuan, jangan kita rasa sayang kita buang, tetapi Allah akan balas yang lebih banyak. Insya-Allah, yakin je. Kena yakin lah. Tak yakin payah ha? Buat benda apa tak yakin payah. Okey, insya-Allah sampai sini dulu perbincangan kita pada minggu ini. Kita akan sambung kelas kita tuan-tuan lepas raya dalam bab faslun fil haid wan nifas wal istihadah. Ni bab perempuan dia. Darah haid, nifas dan istihadah, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu tentang kelemahan yang ada pada diri sendiri. Aqul qala wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.